Wahai rakan-rakan sekalian, Malaysia berdiri di ambang perubahan pada masa kini kerana tidak lama lagi negara akan menghadapi pilihan raya umum ke-13. Sebelum pilihan raya muktamad yang bakal menentukan hala tuju negara dan masa depan kita, saya ada satu pesanan. Ubah. Malaysia memang perlukan perubahan. Inilah sebab-sebabnya mengapa dan kenapa negara kita perlukan perubahan. Rakan-rakan sekalian, adakah kita semua fikir mengapa harga barang semakin naik secara mendadak? Kos sara hidup semakin meningkat sementara pendapatan tidak berganjak. Harga rumah di pasaran dan kos sewa rumah terlalu tinggi. Mengapa kita perlu membayar untuk menggunakan lebuh raya? Rakan-rakan kita ada yang tidak mampu membayar kos perubatan. Pengangguran berterusan. Semua ini adalah keperluan hidup yang asas dan adalah amat menyedihkan bahawa kita tidak berupaya memilikinya. Berikut adalah maklumat yang akan mengejutkan anda. Kira-kira 581 bilion ringgit jumlah hutang persendirian setiap warga Malaysia kepada institusi keuangan yang paling teruk di rantau Asia. Kadar puratanya ialah setiap rumah tangga berhutang sebanyak RM100,000. 34% warga Malaysia mendapat gaji kurang dari RM700, di bawah paras garis kemiskinan. 40% isi rumah tangga mendapat kurang dari RM1,500 sebulan, dikategorikan sebagai golongan pendapatan yang terendah. Dan 3 daripada setiap 4 keluarga dalam golongan ini ialah keluarga Melayu atau Bumi Putera. Rakyat sedang mengalami kehidupan terhimpit. Apakah langkah-langkah Kerajaan Barisan Nasional mengenai isu ini? Duka cita dimaklumkan bahawa langkah yang diambil oleh Kerajaan Barisan Nasional tidak memadai. Kerajaan Barisan Nasional telah gagal menguruskan khazanah dan hasil negara dengan baik. Negara telah mengalami defisit bajet untuk 14 tahun berturut-turut. Hutang kerajaan BN dalam tahun 2009 berjumlah 53.3% daripada keluaran dalam negara kasar. RM325 bilion wang Petronas digunakan di antara tahun 2007 hingga tahun 2012. Untuk tujuan apa dan di manakah wang itu disalurkan? Ramai telah bertanya mengapa ini terus berlaku, termasuk rakan-rakan sekalian. Jawapannya nyata, amalan ketirisan dan kebudayaan rasuah yang menyeluruh. Rempakan wang rakyat melalui projek penswastaan dan projek yang diberi kepada kroni mereka. Contohnya, skandal zon perdagangan bebas Pelabuhan Kelang, feedlot Kondo Lembu, Ampangan Bakun, Lebuh Raya Maju Expressway, dan pembelian kapal selam Scorpin, kereta berperisai, kapal peronda dan banyak lagi. Sudah tiba masanya untuk menghentikan gejala rasuah yang berleluasa ini. Jom ubah. Undilah untuk perubahan. Sila pertimbangkan fakta-fakta berikut. Dalam tahun 2010, Selangor merekodkan lebihan bajet yang tertinggi dalam sejarahnya. Pulau Pinang pula merekodkan lebihan bajet untuk setiap tahun sejak tahun 2008. Ekonomi Pulau Pinang mempunyai pertumbuhan sebanyak 7.9% dalam tahun 2010, manakala kadar pertumbuhan ekonomi untuk seluruh negara hanya 6%. Selangor dan Pulau Pinang mempunyai pelaburan sektor perindustrian yang tertinggi dalam tahun 2011. Pentadbiran yang bersih dan telus telah membawa kejayaan yang terbukti di negeri-negeri pimpinan Pakatan Rakyat. Undilah untuk perubahan. Berikut ialah beberapa polisi secara ringkas untuk kerajaan baru. Meningkatkan pendapatan rakyat. Menetapkan paras gaji minima sebanyak RM1,100 sebulan untuk membasmi kemiskinan tegar.
menambahkan pendapatan kerajaan, menghentikan rasuah, berjimat cermat, amalan pentadbiran yang telus, meningkatkan kutipan hasil dan mengurangkan perbelanjaan pertahanan. Pemberian bantuan berterusan kepada rakyat. Kos tambang pengangkutan diberi subsidi, harga rumah di pasaran diberi subsidi dan bantuan kesihatan percuma. Mencerahkan masa depan generasi akan datang. Menaik taraf sistem pendidikan dan melaksanakan satu sistem yang telus untuk kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi. Rakan-rakan sekalian, saya berharap anda semua telah yakin bahawa perubahan diperlukan. Undilah untuk masa depan yang lebih cerah. Undilah untuk perubahan yang sebenar.